Perkataan suluh ni dari segi bahasa yang bermaksud menamatkan pertikaian, menamatkan satu pertikaian. Dengan erti kata mudahnya adalah ianya adalah satu bentuk perjanjian, kompromi atau akad-akad apa-apa konflik dalam rumah tangga lah. Ya. Dari segi pengertian yang lebih luas lagi, dari segi hukum syarak, ya, kita boleh katakan bahawa sulh itu adalah penamatan satu pertikaian secara baik dan redha meredai. Maknanya sukarela, redha meredai. Ya. Dan suluh ini diaturkan oleh mahkamah berdasarkan kaedah-kaedah yang tertentu. Sekiranya perdamaian tercapai, maka satu perintah mahkamah dikeluarkan tanpa melalui proses perbicaraan di mahkamah. Okey. Itu sebenarnya maksud sulh ataupun sulh itu sendiri. Kiranya dia merupakan penamatan satu pertikaian, perjanjian kompromi secara baik dan dengan masing-masing saling redha meredai. Tak perlu untuk kita alami proses perbicaraan, kiranya boleh untuk kita berbincang sesama sendiri. Okey. Dan apakah sebenarnya punca kuasa pelaksanaan suluh di mahkamah syariah ini sendiri, Datin? Okey, hakikatnya suluh ini bukan sahaja diamalkan di mahkamah syariah sebenarnya. Ya, malah di mahkamah sivil pun kita ada menggunakan perkataan iaitu mediasi, mediation, sehingga adanya apa orang kata mediation court, ya. Dan saya rasa satu dunia pun tahu pasal mediation ni. Cuma perkataan yang berbeza sahaja. Dan di Jabatan Bantuan Guaman pun kita ada satu unit dipanggil unit perantara, juga berfungsi sebagai macam suluh juga, ya. Dan punca kuasa kita ambil di wilayah Persatuan Kuala Lumpur ni, kita di bawah Akta Tata Cara Mal, Seksyen 131, yang mengatakan bahawa persetujuan termasuklah suluh boleh direkodkan di mahkamah pada bila-bila masa. Jadi dalam Al-Quran sendiri pun ada sebut dalam surah An-Nisa ayat 128, as-sulhu khairun, maknanya suluh itu adalah baik. Kita ambil daripada perkataan dalam Al-Quran tu, kita menggunakan sebagai sulh. Itu sebenarnya punca kuasa yang kita ada. Okey, itu punca kuasa pelaksanaan suluh di mahkamah syariah, ya. Dan bagaimana pula suluh ini berfungsi di mahkamah syariah itu sendiri? Okey, jika dilihat konsep suluh yang diamalkan di mahkamah syariah, sebab saya bertugas kita kontrol mahkamah syariah, jadi saya mengatakan mengikut konsep yang diamalkan di mahkamah syariah lah, ya, di mana sekiranya salah seorang pasangan memfailkan permohonan dalam masa 21 hari sebelum kes disebut di hadapan hakim, satu notis kehadiran ke majlis suluh akan dikeluarkan. Ya. Dalam proses ini, pegawai suluh yang dilantik akan menjadi pengurusi dalam majlis suluh tersebut. Maknanya pihak defendant, pihak pemohon, pihak defendant, plaintiff ataupun defendant akan hadir di hadapan pegawai suluh dan 3 orang saja dalam majlis suluh tersebut. Ya. Pihak lain tidak boleh masuk dalam majlis suluh. Dan masa itulah pihak pegawai suluh yang akan handle kes berdasarkan berdasarkan kes yang dipohon. Dan pihak-pihak yang dilantik, ada juga situasi lain, situasi lain yang melantik peguam, sekiranya peguam mahu masuk dalam majlis suluh, mestilah mendapat kebenaran daripada pegawai suluh dulu. Tapi kebanyakan kita tak benarkanlah. Sebab apa? Sebab kes-kes suluh ni kita nak minta supaya pihak-pihak yang bersetuju, maknanya depend on pihak-pihak, sukarela untuk carikan persetujuan antara pihak-pihak. Ya.